Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung dari surah Al-Kahfi. Bacaan kita dari surah Kahfi hari ini bermula dari ayat yang ke 51. Muka surat 299. Muka surat 299 dari juzuk yang ke-15, surah yang ke-18. Surah Kahfi, surah yang ke-18, ayat 51 ini insyaAllah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal arda wala ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم
ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا
Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita merafakkan puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik alam semesta dan pencipta, pemilik sekalian alam dan pencipta alam semesta. Ialah Allah yang maha agung, yang maha berkuasa, yang maha perkasa. Darinya kita datang dan kepadanya nanti kita kembali. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah utuskan kepada kita untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya, yang memandu kita kepada jalan hidayahnya dan menjadi contoh dan teladan dalam segenap aspek kehidupan kita. Juga selawat serta salam atas ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, sambungan makna ayat yang kita baca tadi. Ayat yang ke-51, di mana Allah Subhanahu wa taala sebut, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim. Tidaklah aku memanggil mereka, menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Dalam terjemahan disebut, atau membantuku menciptakan langit dan bumi, dan tidak juga meminta bantuan setengahnya untuk menciptakan setengah yang lain. Dan tidak sepatutnya, wa ma kuntu muttakhidhal mudillina abuda, dan tidak sepatutnya aku, yakni Allah, mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu. Maka dalam ayat ini Allah kembali mengingatkan kepada kita kebatilan Tuhan-Tuhan yang disembah selain dari Allah. Setelah daripada Allah sebut bahawa kehidupan ini yang paling baik adalah perkara yang berkaitan dengan agama. Adapun dunia ni tidak kekal dan hancur binasa. Lalu Allah ingatkan sekali lagi bahawa hanya Dialah Tuhan yang maha berkuasa, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan selain daripadanya tidak berkuasa menciptakan sesuatu atau memiliki sesuatu dalam dunia ini. Jadi Allah Ta'ala kata, ma asyhadtuhum, yang kamu jadikan sembahan selain dari Allah tu, aku tidak pernah memanggil mereka menyaksikan penciptaan langit dan juga bumi. Hanya Allah yang mencipta. Waktu Allah cipta tu, Tuhan mana yang ada? Tak ada. Hanya Allah Tuhan yang menciptakan. Selain dari Allah tidak ada kuasa. Jadi mereka tu hanya pada nama saja Tuhan, kerana ada orang panggil mereka Tuhan. Hakikinya hanya Allah Tuhan yang benar, selain Allah Tuhan yang batil. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda, dan tak sepatutnya, tak patut dan tak padan aku nak ambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantuku. Jadi kita sebagai mereka, kita doa kepada Allah agar Allah masukkan kita di kalangan mereka yang menjaga tauhid kita, menjaga tauhid. Inilah yang paling utama dalam hidup kita. Wa ayat yang seterusnya, wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'amtum, dan kemudian pada hari atau pada masa Allah berfirman, panggillah sekutu-sekutu yang kamu katakan itu untuk menolong kamu.
sekutu-sekutu Allah yang kamu kata tu, maka di waktu Allah berfirman, panggillah mana-mana sekutu yang kamu jadikan untuk Allah ni. Wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'amtum fada'auhum, lalu mereka pun panggillah, serulah orang atau pihak yang mereka jadikan sebagai sekutu itu. Bila ni? Hari akhirat, di saat Allah kumpulkan setiap yang beriman dengan Tuhan-Tuhan mereka. Jadi siapa yang sembah batu, dia pun panggillah batu. Siapa yang sembah patung, panggillah patung. Siapa yang sembah apa dia, panggil. Semua yang kamu sembah selain dari Allah tu panggil. Maka mereka pun panggil. Falam yastajibu lahum, tetapi sia-sia sahaja kerana makhluk-makhluk itu tidak menyahut seruan mereka. Tak boleh nak buat apa. Waja'alna bainahum mawbiqa, dan kami jadikan untuk mereka bersama sebuah tempat azab yang membinasakan. Dan ayat yang seterusnya, wara'al mujrimuna an-nar, dan di saat orang-orang yang berdosa itu melihat kepada api neraka. Wara'al mujrimuna an-nar, di saat mereka melihat api neraka. Fadhannu annahum muwaqi'uha, maka mereka yakinlah bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya. Jadi datang lagi kisah Al-Mujrimun ni. Yang kita baca Al-Mujrimun pada ayat yang ke-49, Allah Ta'ala sebut orang mujrimun ni dia takut mula-mula waktu tengok kitab catatan amalan mereka. Ayat 49. Dan waktu kita bahaskan ayat 49, kita kembali ke ataupun kita pergi kepada surah Sajadah, dan kita kata di saat walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, di saat kalaulah kamu boleh tengok macam mana orang mujrimun, orang berdosa itu, waktu mereka berada di hadapan Tuhan mereka, tunduk kerana kehinaan, tak berani nak angkat kepala. Dan mereka kata, Rabbana absarna, ya Allah Tuhan kami dah nampak dah. Wa sami'na, kami dah dengar dah. Farji'na, boleh tak kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihat, kami nak buat amal salih. Itu yang kita baca dari surah Sajadah. Dia dah tengok apa yang Allah janjikan. Dalam ayat yang kita baca ni 52, wara'al mujrimuna an-nar. Hak tu dia tengok hari kiamat. Okay. Bila dia bangkit hari kiamat, dia nampak dah hari kiamat. Oh, rupa-rupanya ada hari kiamat. Kemudian selain daripada dia tengok hari kiamat, mereka juga akan melihat neraka. Ni dalam ayat ni, wara'al mujrimuna an-nar. Mereka akan melihat kepada neraka. Bererti sebelum daripada mereka masuk ke dalam api neraka, sewaktu mereka berada di padang mahsyar, mereka dipertontonkan dengan api neraka. Kan kita baca dalam ayat mana Allah Subhanahu wa taala sebut wa hasyarnahum, kami akan bangkitkan mereka, pada ayat yang ke-47. Dalam ayat 47 ada perkataan wa hasyarnahum. Ingat tak? Waktu kami bangkitkan mereka di padang mahsyar, dan kami tak tinggalkan mereka walaupun seorang. Dalam padang mahsyar itulah berlaku pembahagian kitab catatan amalan, dan di padang mahsyar itulah juga mereka dipertontonkan dengan api neraka. Dalam rumah panah tu ada soalan semalam, Ustaz, kalau hadis yang kata
7 golongan tu yang berada di bawah naungan aras tu, lelaki, perempuan tak masuk tu. Jadi sedih perempuan, takut tak termasuk. Jadi jawapannya ayat Quran ni, hadis ke baik, Al-Quran pun baik. Bila Allah Ta'ala sebut lelaki tu merujuk kepada juga merujuk kepada perempuan, kerana bagi mimba bitaglib. Biasanya disebut lelaki tu merangkumi wanita, biasanya lah. Jadi termasuk wanita juga boleh berada di bawah naungan arsy di hari akhirat kelak. Ada lagi hadis yang merujuk kepada surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Siapa yang baca surah Baqarah dan Ali Imran, akhirat nanti dia akan datang menaungi seperti burung-burung yang berterbangan di atas kepala dia. Jadi ini semua nikmat-nikmat orang yang berdampingan dengan Allah di hari akhirat kelak. Adapun orang jahat, dia dikumpulkan kemudian dipertontonkan pula dengan neraka. Dan yang ditonton ni semua termasuklah juga orang-orang yang beriman pun akan tengok. Akan nampak api neraka yang begitu besar. Besar dia besar mana? Kita tak tahu saiz dia. Kaki dia punya kaki tak tahu, kali berapa tak tahu. Yang tahu dia ada 70,000 rantai. Rantai ini bukan rantai yang biasa dah, rantai yang mengikat neraka yang ganas. Neraka ni sifat dia ganas. Oleh kerana ganasnya dia kena diikat untuk tidak membakar dan untuk tidak menyambar orang-orang yang dia nak bakar. Jadi tali yang ikat dia ada 70,000 tali rantai. Dan pada setiap rantai dia ada 70,000 malaikat yang pegang. Jadi berapa jumlah malaikat yang pegang? 70 kali 70,000, lebih kurang 4,900 juta. 4,900 juta malaikat. Betul tak? Betul kan saya kira? 77 49 kan? 7 kali 7 49. Kosong ada berapa? 70,000 4 kali 2 8. 8 tak perlu 49 depan. 4,900 juta. 4,007 tak apa-apa 490 juta tak. Juta berapa? Juta 6. Kita kosong ada 8. 4.9 bilion. 44.9 bilion. Jumlah malaikat yang pegang tali dia saja. Tak boleh kalkulator tak lagi ke? Kira lagu tu 4.9 bilion atau 4,900 juta. 4,900 juta malaikat. Ni jumlah malaikat yang pegang. Saiz dia kita tak tahu. Jumlah dia kita tahu. Jadi di saat mereka melihat api neraka, semua orang akan takut. Semua orang akan takut. Termasuklah orang yang beriman, yang mana mereka dulu bila tengok tu rasa sudah dah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari tersebut didatangkan neraka Jahannam, dan pada hari tersebut mulalah manusia mengingati apa yang dia lakukan
tapi tidak lagi berguna bagi mereka ingatan tersebut. Yaqulu ya laitani, masa tu dia berkata, alangkah baiknya qaddamtu li hayati, kalau dulu aku buat baik dalam hidupku. Qaddamtu li hayati, atau apa ayat? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, apa? Qaddamtu li hayati, ada lagi mana tu ya? Pada khulu jannati itu kemudian fa yawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari tersebut Allah Ta'ala kata tidak ada orang yang boleh mengazab seperti mana Allah mengazab. Dahsyatnya. Maknanya kalau orang tu dia tengok azab api, azab di dunia ni, macam-macam bentuk azab, tak boleh lawan lagi azab api neraka. Dahsyat tak dahsyat dia. Yawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada juga orang yang boleh membelenggu seperti mana Allah belenggu. Allah ikat dengan belenggu di lehernya, ikat di kakinya, di apa ni, digulung pula dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Dahsyat. Jadi di saat orang-orang kafir melihat kepada api neraka, maka mereka pun wara'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum muwaqi'uha. Mereka pun rasa, mereka yakin mereka akan masuk ke dalamnya. Wa ja'alna bainahum wa lam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya. Hai muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wal ma'na anna Allah Ta'ala bayyana annahu la sabila li haula'il musyrikin wa la wusula lahum ila alihatihim allati kanu yaz'umuna fid dunya, wa annahu yufarraqu bainahum wa bainaha fil akhirah fala khalasa li ahadin minal fariqaini minal akhar bal bainahuma mahlakun wa haulun azimun wa amrun kabir. Ayat ini Allah menyatakan bahawa apabila mereka nak minta tolong dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, tidak ada yang datang, bahkan mereka terhalang daripada sembahan-sembahan itu. Di antara mereka adanya kebinasaan dan kengerian yang dahsyat, yang menyebabkan mereka itu tidak dapat menolong antara satu sama lain. Adapun orang yang beriman pada masa itu, keadaan mereka lainlah. Kita mohon kepada Allah selamatkan kita pada hari berlakunya peristiwa yang menggerunkan itu. Di mana orang-orang yang beriman akan berada dalam berbeza dengan mereka. Allah bezakan. Di mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Bezakan dirimu wahai orang-orang jahat pada hari ini daripada orang-orang yang beriman. Maknanya mereka akan dipisahkan. Golongan belah baik ni duduk belah kanan, hak jahat ni pergi sebelah kiri. Kalau selama ni kita boleh duduk berkawan, duduk bersama, jadi pada hari akhirat Allah Ta'ala kata wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Orang jahat tak boleh duduk sekali dengan orang baik. Jadi ni kembali kepada cerita kita yang chapter pertama jugalah. Nak berkawan dengan orang beriman. Pasal baik mana pun kawan yang tidak beriman,
Sampai satu masa bila Allah Ta'ala kata wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, pisahkan dirimu pada hari ini wahai orang-orang yang jahat. Wa ja'alna bainahum mawbiqa, kami jadikan di antara mereka kebinasaan. Maknanya mereka ni dipisahkan daripada orang-orang yang beriman. Kalau hari ni sayang sangat, baik sangat dengan orang non-Muslim, cara dia ialah ajak dia masuk Islam. Itu je cara dia. Kalau kita ni baik sungguh, tapi tak pernah ajak dia masuk Islam, berarti kita belum buat apa-apa kepada kawan kita tu. Kalau belanja makan, bermusafir sekali, apa lagi, dia gaya kita pergi ziarah, kita gaya dia datang ziarah, tapi dia tak beriman kepada Allah. Boleh, tak ada masalah kawan, tapi kena ingat, kawan tu hanya di dunia. Sampai akhirat dia akan dipisahkan daripada kita. Ada pun kawan yang beriman, dunia pun dia kawan, akhirat pun dia kawan. Itu panggil sahabat dunia akhirat. Sahabat dunia akhirat ni yang beriman. Yang tidak beriman tak boleh. Nak ziarah tak boleh. Ahli syurga dia boleh ziarah sama-sama. Ahli neraka tak boleh pergi mana, dibelenggu, diikat. Nak jumpa lagu mana. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, mengingatkan kepada kita perihal macam mana kita sebenarnya dalam hidup ini kena meletakkan keutamaan kita pada soal agama. Soal agama. Cari jodoh kerana agama, berkawan kerana agama, apa lagi, nak jual beli ikut cara agama, semua benda. Nak cari pemimpin yang beragama, nak cari apa lagi, semualah. Nak cari menantu pun sama juga, cari yang beragama. Ni orang tanya mula-mula soalan dia, anak ni kerja ke apa? Patut dia tanya ni mula-mula ni, semalam ni Ustaz Mayat lagu mana? Malam kawan saya dekat Facebook tu dia cerita, antara nikmat yang dia dapat dalam hidup dia ialah mertua yang baik. Dia pun baik dah, dia dapat nikmat mertua yang baik. Maknanya apa? Dia kata dia pun gambar dia dengan mertua dia lah. Dia kalau balik kampung pukul 5 suku, sebab dia ni ayah mertua dia dah meninggal, tinggal mak dia saja. Dulu waktu ada mak ada, ayah ada, mak ni selalu pergi masjid dengan ayah. Bila ayah tak ada ni, mak nak pergi masjid, dia tunggulah menantu dia balik. Dia kata kalau dia balik kampung pukul 5 suku mesti ketuk gitu. Pukul 5 suku. Dia kata, nama dia tak sebut lah, 5 suku ni sempat lagi kalau nak semayang tahajud dengan witir. Mertua dia kejut. Lepas pada tu dia pun siap bangun-bangun pergi sekali dengan mak tua di masjid. Saya kata indahnya kisah itu, kita kata nikmat bila kita ni berkumpul atau bertemu di atas nama agama. Kawan pula betul juga. Kalau kita pergi musafir mana-mana, ada kawan masuk subuh dia boleh ketuk pintu. Bila kita pergi seminar, pergi kursus ke, masuk subuh dia ketuk, subuh ni mari ni kita bangun-bangun. Kalau kita jumpa kawan lagi tu, nikmat, bahagia, alhamdulillah. Kalau pasangan pun lagu tu lah juga. Dia panggil Allah Ta'ala rahmati pasangan yang mana suami itu kejut isteri bangun sembahyang malam, ataupun isteri pun kejut suami bangun sembahyang malam. Kalau dia tak bangun, ambil air sikit, genji-genji kat tu, kan? Ada hadis buat lagu tu. Ini makna dia. Beginilah cara kita dia hidup. Dia tak sebut, dalam hadis tak sebut kawan yang baik ni adalah kawan yang ada rumah besar, kereta mewah. Kalau begitu samalah dengan cerita hak kita baca sebelum ni, surah Kahfi tu. Wadrib lahum mathalan rajulan, ada kebun, ada tanah, ada harta, ada anak, tapi kesudahan dia tak beriman kepada Allah.
Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, ni ada kaitan. Kalau kita bahasa Quran ni, kalimah mujrimun ni banyak. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim wa ra'al mujrimuna an-nar. Dalam ayat ni apa tu? Ayat tu apa? Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Ni apa lagi ayat? Banyak cerita-cerita orang al-mujrimun, di mana orang jahat ni akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan bezakan dia dengan orang-orang yang beriman. Hari ni nampak sama, bahkan dia boleh bagi pula penghinaan kepada orang beriman. Tengok tu, orang-orang beriman ni biasanya orang lekeh. Orang-orang barat dia kata, kalau tengok orang-orang miskin ni orang Islam, dia lupa padahal tamadun dia tu dapat melalui orang Islam. Tapi Allah uji kita zaman ni, orang Islam ni susah, menyebabkan orang tidak memandang Islam dengan pandangan yang baik. Sehingga kalau kita ni watak orang Islam ni jadi pelik pula. Kalau ada janggut panjang, kalau jumpa pula berjalan, tengok pelik mana dia ni, pelik pada orang. Jadi asing. Tapi tak apalah, biarlah kita ni asing pada pandangan manusia, jangan kita ni jadi asing pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ayat yang seterusnya, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Dan demi sesungguhnya kami telah huraikan dengan berbagai-bagai cara di dalam Al-Quran ini untuk umat manusia dari segala jenis contoh bandingan. Jadi Allah Ta'ala sebut, memang dalam Quran ni Allah Ta'ala sebut contoh bandingan kepada kita. Jadi dua orang yang ada kebun tu, kisah tu adalah contoh pertama. Dua orang, seorang ada kebun yang indah, seorang kurang. Tapi satu yang kurang ni beriman, kebun ni tak beriman. Berarti ada orang kaya di dunia, ada orang miskin di dunia. Tapi yang kaya ni kalau tak beriman kepada Allah, kekayaan dia setakat di dunia. Bila dia mati, hilanglah kekayaan dia. Orang yang miskin ni, walaupun dia miskin dunia, beriman di akhirat, insya-Allah dia di hidup akhirat lebih baik lagi daripada kehidupan dunia. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua dalam surah Kahfi ni ialah dunia ni seperti tumbuh-tumbuhan yang subur, seperti selepas daripada turunnya hujan, lepas tu dia kering, lepas tu dia gugur dan hilang. Itu bandingan yang kedua. Banyak lagi bandingan-bandingan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran nak suruh kita faham. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala tidak malu untuk bagi perumpamaan walaupun dengan seekor nyamuk. Jadi Allah Ta'ala nak suruh kita faham, inilah dia perumpamaan dia. Lagi ke mana? Dunia yang kita nikmati, yang kita diami ini hanya sekadar seperti pohon yang berbunga sebentar di musim bunga, kemudian kering di musim panas dan gugur di musim luruh sebelum datangnya salji. Itu dia dunia ni. Lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Tidaklah mereka hidup di dunia melainkan satu pagi sahaja ataupun sampai waktu duha sahaja. Itu je kehidupan kita ni. Si pagi ashiyatan aw duhaha, ataupun sampai waktu duha, pagi sekejap. Itulah umur kita hidup di dunia. Ini bandingan yang Allah Ta'ala sebut. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Akan tetapi manusia ni, kata Allah sendiri,
sejenis makhluk yang banyak sekali bantahannya. Bagi dah contoh tu, bila dengar contoh, lawan juga. Allah Ta'ala bagi contoh nak suruh faham, tapi bila dia dengar contoh tu, dia jawab pula. Itulah manusia. Okay? Kalau kita kata tu orang bantah, menasabah lah. Tapi nak sebutnya, ayat ni turun, Nabi pernah baca kepada sahabat. Sahabat pun ada bantah Nabi. Tapi biasanya kisah sahabat ni sebagai pengajaran untuk kita. Dan sahabat-sahabat, kebanyakan kisah mereka berakhir dengan taubat. Ada orang ni Nabi nasihat dia waktu dia sedih kat kubur. Nabi sedih, mereka kata sabarlah. Dia pun paling mana tahu dia tu. Mana tahu ni begini. Dia pun halau Nabi. Lepas Nabi pergi, orang mari bisik. Nabi tu dia baru minta maaf lah, ya Rasulullah gini. Maknanya dia bantah mula-mula, kemudian dia minta maaf. Ada juga seorang yang disebut berkaitan dengan ayat ni dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Satu hari Nabi SAW dia kata taraqahu wa Fatimah bint Rasulillah Laila. Ali bin Abi Talib, dia sebut satu hari Nabi SAW ketua rumah Ali dan Fatimah. Nabi kata kepada dia, ala tusalliyan. Dia kata, ala tusalliyan. Tak bangun kau bangun, tak bangun kau semayang. Dia kata gitu. Jawab dia, faqultu ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah, fa idza syaa'a an yab'athana ba'athana. Fansarafa hina qultu dhalik. Jadi Ali radhiyallahu anhu pun dia jawab, dia kata apa? Ya Rasulullah, ya, nyawa kita ni, diri kita ni pada tangan Allah. Kalau Allah Ta'ala nak jadi kita bangun, insya-Allah lah kita bangun. Dia kata lagu tu je. Fansaraf, Nabi pun pergi. Dia jawab. Bila dia jawab macam tu kat Nabi, Nabi pergi dalam keadaan Nabi tak jawab apa pun pernyataannya. Melainkan Ali kata, aku dengar waktu tu Nabi baca, Nabi tepuk paha dia, Nabi baca ayat wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ni suka sangat nak bantah. Bantah. Macam kita lah tu, bukan orang lain, kita lah tu. Bila sebut apa-apa, aulah payahlah, tak boleh lah, macam-macam lah alasan nak boleh kejadi tu. Pasal apa? Suka sangat nak bantah. Cuma jangan sampai tahap Yahudi lah. Yahudi ni lagi dahsyat dia punya bantah. Yahudi ni wama fazabahuha wama kadu yaf'alun. Dia buat tu pun dalam keadaan hampir-hampir tak nak buat. Yahudi. Kita orang Islam ni jangan sampai perangai gitu. Walaupun kita kata ada juga, berat, malah, aduh, macam-macam lah ada. Tapi semoga Allah Ta'ala bagi kekuatan dan taufik kepada kita. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti situ dululah ayatnya gini. Wa ma mana'an nas ayyuminu tu kita sambung besok hari pada perkara berkaitan apa yang menyebabkan orang-orang tak beriman dengan Rasul dan bagaimana kesudahan mereka, insya-Allah. Okey, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.